Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا sama-sama رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya, dengan taufik hidayah dan dengan inayahnya kita dapat hadir berada dalam majlis mengingati Allah, majlis ilmu taman-taman syurga. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita Allah Subhanahu wa taala mencatat, menulis, menerimanya sebagai amalan orang yang ikhlas, orang yang sabar dan istiqamah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita terlupa niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi masjid, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati, yang diberkati, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung pengajian kitab 40 hadis dosa pengundang bala. Hadis yang ke berapa? 12. Hadis yang ke-12, bercakap bohong, ataupun bahasa yang mudah, bahasa moden, bahasa anak-anak muda, bahasa terbaru, terkini, kita panggil apa? Kencing, mudah kencing. Bercakap bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. An Abdullah radhiyallahu anhum anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bercakap benar membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke syurga. Sesungguhnya orang yang suka bercakap benar akan ditulis sebagai orang yang benar, dan sesungguhnya pembohongan itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Sesungguhnya orang yang suka bercakap bohong akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang penipu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, baik. Saya nak ulang sekali lagi. Nabi SAW bagi tahu sesungguhnya bercakap benar membawa kepada kebaikan. Bercakap benar membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke syurga.
Sesungguhnya orang yang suka bercakap benar akan ditulis sebagai orang yang benar. Kebaikan membawa ke syurga. Dan orang yang suka bercakap benar ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia ni orang yang benar. Sebagaimana sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq digelar sebagai As-Siddiq kerana apa? Kerana dia adalah orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, senang nak digelar sebagai orang yang membenarkan. Allah telah memberi satu gelaran kepada dia. Sebab apa? Sebab dia adalah orang yang suka bercakap benar dan membenarkan apa yang Nabi bawa. Sampai tahap macam dia, okey cantik tuan-tuan. Dan sesungguhnya pembohongan itu membawa kepada kejahatan. Membawa kepada kejahatan. Dan kejahatan itu membawa ke neraka. Mula dengan sebab cakap bohong. Lepas tu lama-lama dia jadi terbiasa bercakap bohong, maka ia dicatat di sisi Allah, dia ni orang yang pembohong. Dipanggil apa? Kazzab, seorang pendusta. Di dunia lagi ditulis dah di sisi Allah, dia ni sebagai seorang pendusta. Pasal apa? Hidup dia sentiasa kencing rakyat. Hidup dia sentiasa kencing orang. Hidup dia rajam menipu sehingga akan dicatat di sisi Allah di dunia lagi. Dia belum mati lagi, di dunia lagi digelar dah, diberi gelaran dah di sisi Allah. Allah telah memberi satu gelaran kepada dia dan disebut di hadapan seluruh para malaikat, wahai malaikat, ini manusia aku gelarkan kepada dia Al-Kazzab, dia ada seorang pendusta. Tu dia. Kalau Allah gelar seseorang itu, nama dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta, hidup dia sentiasa kencing dan terus kencing selama-lamanya. Jangan sampai tahap Allah tulis nama kita sebagai seorang penipu ataupun pembohong ataupun pengkencing. Ingat, kerana kita bimbang, wa'iyazbillah wa na'udzubillah, kerana dengan sebab itu ia akan lekat tabiat tersebut sampai dia mati. Itu dia. Sesungguhnya orang yang suka bercakap bohong akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang pembohong, seorang penipu. Okey, baik. Huraian. Bercakap benar ialah sifat terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia. Semua orang suka. Allah suka, orang pun suka bila bercakap benar. Jangan duk pembohong, orang marah. Adapun bercakap bohong adalah sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia merupakan antara tanda-tanda orang munafik yang bakal mendapat siksaan yang amat pedih di hari akhirat nanti. Okey, baik. Firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah sekali dan lapisan-lapisan dalam neraka, dari lapisan-lapisan dalam neraka, dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat sesiapa pun yang boleh menolong mereka. Surah An-Nisa ayat 145. Memang Allah cukup meluat, cukup benci orang yang munafik ataupun suka kencing, suka pembohong. Ingat sebab itu orang yang munafik ni dia duduk di bawah sekali, lapisan di dalam neraka. Kalau bahasa kita ni kita panggil pantat. Pantat neraka, bawah sekali
Di dalam neraka dia duduk bawah sekali. Lim Guan Yin duduk atas sikit. Lim Kit Siang duduk atas sikit. Dia duduk bawah sekali. Saya tak mau sebut nama. Tuan-tuan faham sendiri ya. Takkan nak sebut pun. Nah, orang kapiak ni kita bagi memang duduk di bawah lah. Tapi orang munafik ni hak duk mempertahan orang kapiak ni, hak duk ikut pok-pok kapiak ni tuan-tuan. Nah, pok-pok ni duduk dalam neraka paling bawah. Lim Guan Yin duduk atas, dia duduk bawah lagi. Sebab apa tuan-tuan? Allah geram sangat pok-pok ni. Pok-pok ni pengkhianat. Zaman Portugis menjajah negara kita dulu. Kita kalau ikutkan kata Ustaz Badri Shah tu kan video duk viral lah ni. Cerita pasal sejarah suara dikembangkan tu Ustaz Badri Shah lah tu. Cerita pasal Inggeris mai jajah apa Pulau Pinang. Nah, padahal bukan Inggeris yang jajah dulu. Nah, ada orang Melayu kita. Nah, orang Islam kita yang mai jajah dulu. Nah, bukan Inggeris mai jajah dulu. Suara tu kalau tuan-tuan nak tahu itu suara Ustaz Badri Shah. Nah, tapi dikembangkan suara dia, orang tak perasan kata dia. Video duk viral lah ni. Nah, dia bagi tahu apa? Kalau ikutkan kita ni mujahidin pejuang-pejuang Islam lawan Portugis dulu ni, kita ni boleh menang dah. Kali pertama serangan Portugis tak boleh lawan, kalah. Nah, kali yang kedua, nah, lepas tu depa mula masuk mai. Lepas tu, nah, kita mula kalah dah. Sebab apa kalah tuan-tuan? Pasal adanya pengkhianat. Nah, pembelot. Kalau bahasa baru, bahasa moden, bahasa anak muda, barua. Nah, dalam kamus dewan, barua adalah orang yang tak berguna. Bukan maki. Itu kata maki pula. Ni bukan maki. Ada dalam kamus dewan. Barua ialah orang yang tak berguna. Tak pakai seduit. Nah, pok-pok ni kita bagi. Yang duk bagi rahsia, bocok rahsia kepada Portugis. Nah, Portugis seronok lah. Sebab ada orang-orang macam ni, dia bagilah jawatan, bagi gaji, bagi pangkat, nah, bagi kerja, bagi duit, bagi rumah, nah, bagi tanah, bagi macam-macam. Lalu pengkhianat ni seronoklah bila dapat benda, harta, pangkat, jawatan, maka sanggup menjadi pengkhianat kepada pejuang-pejuang Islam sehingga mati syahid ribuan nyawa ulama-ulama pejuang-pejuang Islam mujahidin yang berjuang untuk nak ambil balik Melaka daripada jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Tuan-tuan tahu tak? Bila jatuh Melaka, siapa yang main tolong kita? Di Aceh tu. Nah, kerajaan Islam Aceh main duk bantu 2-3 kali serang. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga sampai minta bantuan daripada apa? Daripada Kesultanan Islam Turki Osmaniyah. Nah, sistem khilafah Islamiah di Turki, dia panggil Turki Osmaniyah. Kerajaan Turki Osmaniyah hantar bantuan, hantar bom, hantar meriam, mai tolong kerajaan Aceh untuk serang Portugis. Nah, punya lawan. Kita ni untung dia bagi. Nah, sahabat kita daripada Aceh, nah, daripada Jawa, daripada Indonesia banyak bantu kita, tuan-tuan tahu. Gelombang kebangkitan umat Islam dulu ni, pejuang-pejuang Indon yang banyak main tolong kita di Melaka. Tapi kalah dengan sebab apa? Dengan sebab adanya pengkhianat. Daripada dulu sampai sekarang ni sama ya. Situasi dulu dengan sekarang ni lebih kurang ya. Dulu pengkhianat ikut Portugis, lah pengkhianat mengikut DAP. Tuan-tuan faham tak ni? Nak takut apa? Allahu Akbar. Kita bercakap benar tuan-tuan, dengan takut. Covid lebih bahaya. Covid lebih bahaya. Pengkhianat ni lebih bahaya daripada Covid. Betul tak? Covid tu bahaya dah. Penyakit virus yang sangat bahaya. Mematikan. Tapi tak bahaya lagi. Pengkhianat ni lebih bahaya daripada Covid-19. Takbir. Pengkhianat tuan-tuan lebih bahaya daripada Covid-19. Dulu, cara dulu, cara. Jenis pok-pok munafik ni tuan-tuan, jenis pok-pok pengkhianat ni susah kita. Contoh, kita nak masuk perang. Ni tentera Islam, ni tentera kapiak. Pok-pok pengkhianat ni dia duduk belah pok-pok kapiak.
Kita kata, hampa duduk tepi. Kami nak lawan orang kafir ya. Hampa duduk tepi. Jangan kacau. Saya kalau perang saya kali hampa-hampa kena. Kami bukan nak lawan hampa orang Melayu, hampa orang Islam. Yang hampa berduduk dengan DAP buat apa? Contoh. Ni kami nak lawan DAP, kami nak lawan musuh, kami nak lawan kafir, bukan nak lawan dengan hampa. Depa kata apa? Kalau nak lawan dengan kafir, pijak badan kami dulu. Langkah manyak kami dulu. Bila depa kata lagu tu, kita nak buat apa? Takkan kita nak biar, tuan-tuan? Takkan kita nak balik? Mau tak mau, hayun sekali pebok ni. Hayun sekali nak buat lagu mana? Pasal dah kita bagi dah diplomasi dah. Nasihat tegur dah. Bagi pandangan dah. Tolonglah, kami bukan nak lawan yang hampa orang Islam. Hampa mengucap kami nak lawan dengan kafir ya. Tolonglah duduk tepi. Depa tak ada. Nak lawan dengan kafir, lawan dengan kami dulu. Nak biar. Dah nak biar lagu tu. Tak biar ke darah Mau tak mau hayun sekali pok-pok ni kita bagi. Setuju atau tidak tuan-tuan? Setuju atau tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah yang kita hadapi sekarang. Situasi suasana yang berlaku dalam negara kita ni, susahnya kita hari ni pasal nak lawan dengan pok-pok pengkhianat ni dengan pok-pok munafik ni tuan-tuan. Pok-pok munafik ni tuan, depa ni menjadi soft barisan hadapan kepada musuh ataupun tulang belakang kepada musuh. Lah ni kan tulang belakang dah, tulang depan. Tulang depan kepada musuh pok-pok ni. Contoh, pok-pok mata sepek, lepa tak berani report polis. Bagi tahu kata bising speaker luar masjid, betul tak? Depa guna pok-pok ni pok-pok Melayu Islam yang menjadi pengkhianat ni. Depa guna pok-pok ni suruh pergi buat report. Depa takut pasal depa takut timbul isu ketegangan kaum. Memang pok-pok kafir ni penakut. Depa takut lagi timbul isu ketegangan kaum. Jadi depa tak pergi buat report. Depa suruh siapa? Depa suruh orang Melayu-Melayu orang-orang hak jadi pengkhianat ni semua ni yang menjadi ni mata-mata, lidah-lidah kepada pok-pok kafir laknatullah. Takbir. Ni yang kita susah nak bagi. Sebab tu saya katakan di sini bahawa pok-pok ni lebih bahaya daripada COVID-19. Kalau kita jentik orang lain pula yang senak. Ni yang kita heran. Kita jentik DAP, kita jentik pok-pok kafir. Yang kita heran, orang Melayu, orang Islam yang senak. Pelik tuan-tuan? Pelik jentik orang lain senak. Tuan-tuan faham tak ni? Jentik orang lain senang. Ustaz jentik hang, dia senang. Sebab apa dia senang? Pasal dia kawan baik dengan hang. Betul tak? Lagi. Kalau ustaz jentik dia, hang senang. Sebab apa hang senang? Pasal hang kawan baik dengan dia. Ni Islam tak bagi duk kawan baik dengan musuh. Sebab tu bila kita kawan baik dengan musuh, akhirnya kita terpaksa jaga musuh. Contoh di BKL. Malam ni isu berkapang. Nak cakap ni malam ni ingat pukul 10 tak habis. Tapi dah pihak masjid kata ustaz sakat isyak je. Saya lagi berhenti SOP. Ada apa kita ikut SOP tak ada masalah. Lawan-lawan ke SOP ikut ke? Betul tak? Okey baik. Kita nak bagi tahu di BKL telah membuat satu peraturan baru di bawah Tan Sri Anwar Musa, Menteri Wilayah Persekutuan. Kenapa nak Tan Sri Anwar Musa? Saya sejak akhir-akhir ni saya suka sangat dengan dia. Sebab apa tak tahu? Pasal dia cerdik. Cakap cerdik. Matang. Dia buat semua nak menguntungkan orang Melayu, orang Islam. Sebab tu saya suka kat dia. Walaupun dia UMNO. Pandangan dia bagus. Dia buat keputusan bersama dengan Menteri Agama kita. Start pada bulan 10 2021 tahun depan tidak dibenarkan menjual arak di kedai runcit dan kedai serba neka. Di mana? Di Kuala Lumpur. Apabila tuan-tuan
cadangan tersebut, bukan cadangan dah, keputusan tersebut dibuat, nah, maka tuan-tuan, puak-puak hak yang duk gelupok seakan ni adalah DAP. DAP punya marah kita bagi. Mereka bantah sehingga kan membuat satu bantahan, ya, di bawah pengurusi DAP wilayah persekutuan Tan Kok Wai berkata pihaknya akan merancang pertemuan dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur nak bantah, nah, supaya kerajaan membenarkan semula penjualan arak di kedai runcit dan kedai serba neka di Kuala Lumpur bulan 10 2021. Kedai ubat tradisional boleh jual sebab mereka nak buat apa ubat mereka tu, mereka buh arak ni tak apa, yang tu dibenarkan di kedai ubat Cina. Nah, di kedai-kedai biasa ni serba neka runcit tak boleh. Kita buat keputusan, tuan-tuan, kita buat bukan gopoh. Kita ambil masa. Maknanya bagi masa 10 bulan. Nah, start bulan berapa? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih kurang 11 bulan. 11 bulan bagi peluang untuk hampa clear. Nah, bagi peluang supaya mereka tak kelang kabut. Nah, pelan-pelan boleh lah duk pi buang dah. Pelan-pelan dah, mulalah hampa tak ambil dah. Dengan apa tokek-tokek arak, kelang arak semua buat perjanjian dah. Nah, dah lah. Nah, depa nak clear-clear pun dah lah, kita bagi peluang. Nampak tak tuan-tuan? Cermat tak kita? Cermat. Kita tak gopoh. Sebab Allah ajak lagu tu. Allah nak mengharamkan arak ni 3 peringkat. Peringkat pertama tak haram lagi. Peringkat yang kedua tak haram lagi. Peringkat yang ketiga baru haram. Nampak tak? Jadi kita ambil solusi yang sama, kita tak terburu-buru, bagi peluang 11 bulan untuk mereka clear, start pada bulan 10 2021, jangan jual dah. Ui, marah. Yang saya heran tuan-tuan, yang saya heran, kalau yang marah tu orang kapiak, saya tak heran. Saya tak heran kalau puak-puak DAP marah. Yang saya heran ialah maklong tu, kenal maklong tu, hak rambut lebih pada mok tu. Kenal tak maklong tu? Maklong ni cukup tak guna kita bagi. Tuan-tuan mungkin tak kenal, saya sebut lah. Ibu-ibu kenal maklong tu kenal ibu-ibu? Nama apa? Siti apa? Siti Pekasam. Nah, lebih kurang lagu tu lah nama dia. Saya sebut nama betul-betul sekali dia saman aku pula. Nah, Siti Pekasam. Nah, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata negara kita ni akan menyebabkan keputusan yang dibuat tersebut akan menjadi seperti Taliban. Akan menyebabkan negara ini menjadi seperti Taliban. Tengok tuan. Kita jentik orang lain yang senang. Yang kita heran ni. Kata nama orang Melayu Siti Pekasam. Nah, muka macam orang Melayu, orang Islam. Tapi akidah mereka ialah akidah liberal. Tuan-tuan kena ingat puak-puak ni terkeluar daripada Islam. Puak-puak ni berfahaman liberal, tuan-tuan. Akidah mereka rosak. Ingat, akidah mereka rosak. Liberal adalah satu ajaran yang terkeluar daripada Islam. Ingat. Bila terkeluar daripada Islam, tuan-tuan faham sendiri ya. Nah, kita tak mau nak kapiak orang. Sekali orang kata ustaz tak ada kerja lain, kerja kapiak orang ya. Nah, jadi faham-faham sendiri ya. Jadi tuan-tuan, ni kita duk heran ni kata pengkhianat, ni kata puak-puak munafik. Nah, padahal arak ni tuan-tuan semua tahu, al-khamru umul khaba'is. Arak ni ibu segala maksiat. Ibu segala kejahatan. Dengan sebab arak ni lah yang menyebabkan banyaknya berlaku jenayah, kemungkaran, kemaksiatan, kemalangan, bunuh, zina, semua punca arak. Saya dah bicara dah bab arak ni sebelum ni. Tuan-tuan bisa dengar dah. Betul tak? Punca arak yang menyebabkan rosaknya akal fikiran, rosak agama dan rosak negara. Dipersetujui oleh mana-mana agama bahawa arak adalah penyebab merosakkan akal fikiran yang waras dan menjadi kerosakan dalam kehidupan seseorang itu. Semua agama setuju bahawa arak ni merosakkan. Sebab itu Islam disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis Nabi, jelas arak haram. Jadi usaha kerajaan tak boleh buat semua, tak tinggal semua. Pelan-pelan buat apa dulu?
tak benak jual start pada bulan 10 2021. Tetapi yang jadi masalahnya ialah yang mendapat tentangan hebat daripada DAP dan juga pengkhianat agama ni, bobok ni. Yang kedua, ada seorang lagi Pak Long tu. Pak Long tu tuan kenal kot. Nah, Presiden Patriot Muhammad Arsyad Raji nama dia. Omoi, kalau boleh main mengaji lah. Berumuk ni main masjid Sungai Tiram ni, main kuliah. Main duduk depan ni tak apa. Nah. Tua-tua boleh cakap merapu. Dia kata apa tuan? Dia kata mana lebih rosakkan negara, rasuah atau minuman keras? Tengok cakap. Dia kata yang mana lebih merosakkan negara, rasuah atau minuman keras? Yang mana lebih rosak tuan-tuan? Tuan-tuan, ni tik lembu, ni tik kerbau. Dua-dua ni tik. Kita boleh tanya orang, yang mana lebih elok? Satu tik lembu, satu tik kerbau. Kita boleh tanya orang, yang mana lebih elok? Bodoh tak soalan tu tuan-tuan? Bodoh. Dua-dua lah tak elok, bodoh. Ni tik lembu, ni tik kerbau. Mana boleh elok? Dua-dua tik. Dia boleh tanya tuan-tuan. Inilah orang kita bagi. Bila makan banyak sangat ayam tangan orang kafir, kita bagi. Nah, dia bercakap pun dia tak sedap kata dia bercakap itu bodoh. Dua-dua haram, agak haram, rasuah haram. Maknanya dua-dua ni tak boleh. Tosah duk buat perbandingan lah. Nah, ada seorang lagi. Nah, ui banyak ekor rupanya. Tak mau sebut masa sat sangat. Banyak tuan-tuan pokok pengkhianat ni. Letih kita nak lawan dengan pokok ni. Kita mana nak lawan dengan orang kafir ni? Nak lawan dengan pokok pengkhianat munafik ni lagi. Tu yang kita lah ni tuan-tuan kena betul-betul duduk dalam satu penyatuan yang kuat. Nah, muafakat nasional yang kuat. Perikatan nasional yang kuat supaya musuh-musuh ni, nah, pokok kafir satu, pokok munafik satu lagi, dua golongan ni duk lawan dengan kita tuan-tuan tahu. Lepas tunggu nak bagi kita pecah ya. Tunggu nak bagi kita pecah ya. Pokok ni tunggu nak bagi kita pecah ya. Kalau kita berpecah tuan-tuan, yang naik adalah kebatilan. Lepas tu kena duk peringat. Nah, Allah ni ada anu buat cadangan ni nak Allahu Rabbi. Nantilah dulu. Sabarlah sat. Nah, tunggulah PRU ke-15 ni, jangan duk kelang kabut. Doa ni kata kena bagi dah, bagilah cadangan kena buat lah, ni kena buat lambat. Masalahnya sat lagi kalau pecah sat lagi, kalau naik kita juga tak apa. Kalau berpecah yang naiknya ialah pokok kafir, kalau naik pokok DAP, kalau naik pokok pengkhianat, kita jangan menyesal seperti mana berlaku 22 bulan kerajaan yang gagal yang lalu. Ingat tuan-tuan. Kita nak kembali kepada zaman kerajaan gagal 22 bulan yang lalu. Saya tak larat dah nak lawan pokok ni. Letih lah kita bagi, aku tak larat nak demo dah. Nah, tak larat dah naik turun balai, turun naik aku tak larat dah. Nah, nak demo pula lepas ni. Nah, nak turun naik balai pula lepas ni. Oi letih kita bagi. Dah lah naik seorang-seorang. Dengar ceramah ramai-ramai. Kena aku seorang ya. Gelak ramai-ramai. Sedih aku seorang-seorang. Ni yang kena geram ni. Sebab itu tuan-tuan kita bagi, kita kena sedar. Jangan bagi pecah muafakat nasional, perikatan nasional ni. Genggam balik elok. Supaya tidak berpecah lagi. Ingat. Wala tafarruqu. Kalau kita berpecah tuan-tuan, yang untung ialah puak-puak kafir. Okey baik. Dalam bab munafik ni tuan-tuan, dia terbahagi pada dua Bukan kata munafik ni jenis masuk neraka di bawah tu terus puak-puak ni, yang katakan yang duduk dalam neraka di bawah tu, yang ni dia panggil munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqad maksudnya apa? Pegangan dia, agama dia luaran Islam, dalam kafir. Faham tuan? Luar yang Islam, menzahirkan Islam, menyembunyikan kufur. Maksudnya luar yang Melayu, luar ya orang Islam, muka Melayu, nama orang Islam, tapi dalam kafir.
Faham tuan-tuan? Muka Melayu dalam Cina. Muka Melayu dalam Kapiak. Yang ni duduk dalam neraka di bawah. Yang ni dia panggil munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqad. Satu jenis lagi, yang ni munafik amali. Munafik amali ni tuan-tuan, dia ni jenis perangai dia suka kencingnya. Idza haddasa kadzaba, bila bercakap bohong. Nah, wa idza akhlafa wa'ada. Nah, wa idza betul tak? Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila ia berjanji, dia mungkiri janji. Nah, wa idza tumina khana. Apabila ia diberi amanah, dia khianati. Nah, yang ni munafik amali dia ni. Bila bercakap bohong, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Bila bercakap bohong, bila berjanji mungkiri janji. Nah, bila diberi amanah, dia khianati amanah. Nah, walaupun tubuh pati amanah. Nah. Yang ni dia panggil munafik amali. Tetapi munafik amali, jika ada salah satu daripada sifat tersebut, tapi kalau tiga-tiga tu duk ada kat dia, yang ni tak nama munafik amali dah, munafik i'tiqadi. Jaga. Nah, disebutlah hadis Nabi SAW, ada 4 hal yang jika terdapat pada diri seseorang. Allah. 5 minit tambahan boleh tak tuan? Nah, Covid pun dia tengok orang ke. Nah, dia pilih ke. Kalau muka duk aja main semayang, ambil ayat semayang, main masjid, dia pun tak kacau. Dia nak kacau tu, muka suka kencing, suka bohong, nak berjanji, suka mungkiri. Bila dia beri amanah, dia khianati. Muka-muka ni Covid cukup berkenan. Saya tahulah Covid ni kita ni mengaji hadis tuan-tuan. Covid ni dia akan serang orang-orang yang tak beriman. Orang beriman kalau kena pun insya-Allah sembuh balik. Ataupun kalau dia kena pun, Covid bagi peluang kat dia mati syahid. Covid bagi peluang kat dia untuk mati syahid kalau orang beriman. Kalau orang tak beriman, Covid memang meluat kat dia. Serang dia, nak bila mampus cepat. Okey, baik. Ada 4 hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka ia menjadi seorang munafik sejati. Maksudnya munafik i'tiqadi. Dan jika terdapat padanya salah satu dari sifat tersebut, maka ia memiliki satu karakter kemunafikan hingga ia meninggalkannya. Nah, kalau dia ada salah satu daripada 4 ini, dia nama munafik amali ya. Nah, dia tak nama munafik i'tiqadi. Nah, tapi kalau 4 ciri ni duk ada dekat dia, maka dia jatuh munafik i'tiqadi. Jaga. Nah, yang pertama apa dia? Jika dipercaya ia khianat. Ni hadis yang riwayat lain lah. Nah, sebab tu dia susunan tak sama. Hadis-hadis ni ada riwayat ni. Jadi hadis ni riwayat Bukhari. Nah, dia kata apa? Jika dipercaya ia berkhianat. Nah, jika berbicara ia berdusta. Jika berjanji ia mungkiri. Jika bertengkar ia melampaui batas. Nah, jadi kalau 4 ni duk ada dekat dia, sifat dia lagu tu, maka dia memang munafik i'tiqadi. Tapi kalau 4 perkara ni salah satu yang ada, tu pun dia bukan selalu kencing, tekoh-tekoh yang kencing. Nah, dia tak besiak sangat. Tekoh-tekoh dia berasa nak kecil nah. Yang ni dia bagi munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Ingat okey, baik. Jelas atau tidak? Jelas. Kalimatu haq yuradu biha batil. Satu lagi tuan-tuan, yang ni juga masuk golongan munafik. Nah, bercakap nampak macam benar, kalimatul haq yuradu biha batil, tapi tujuan dia batil. Nah, ini pun buat munafik ya. Contoh dia kata apa? Dia kata ulama tak payah masuk campurlah urusan politik. Politik ni kotor. Nampak tak? Politik ni kotor. Orang agamawan, ustaz-ustaz tak payah cakaplah politik. Bagi orang politik sudahlah. Agama janganlah masuk dengan politik. Politik ni kotor. Siapa yang bercakap lagu ni, pok-pok ni munafik tuan-tuan. Itu dia.
Kalimatu haq, kalimah dia bercakap tu betul. Nah, tapi yuradu biha batil, tapi tujuan dia batil. Sebab apa? Dia tak mau bagi ulama masuk urusan politik, urusan pentadbiran negara. Kerana apa? Dia bimbang kalau ulama masuk, sekali lagi ulama akan menghalang, mengganggu sikap munafik mereka ataupun menghalang kerja jahat mereka. Yang ni dia tak bagi ulama masuk pentadbiran, tak bagi ulama masuk politik. Kerana mereka bimbang kalau ulama masuk politik, sekali lagi habis dihalangnya perbuatan jahat, rasuah dan sebagainya. Nampak tuan? Faham lagi? Yang ni dia panggil apa? Dia panggil cakap tu betul dah, tapi tujuan dia jahat. Bila ulama tak masuk politik, politik akan diisi oleh siapa tuan-tuan? Oleh orang-orang jahat. Bila ustaz tak berani nak cakap politik, maka apa akan berlaku tuan-tuan? Di kalangan masyarakat kita akan jahil politik, tak reti politik. Bila masyarakat kita tak reti politik, mai PRU ke-15 semua pakat mengundi puak-puak DAP dan puak-puak pengkhianat lagi. Punca dia apa dia? Punca dia ustaz-ustaz tak berani nak cakap politik. Sebab tu saya terpaksa bercakap. Walaupun saya pun bukan berani sangat, tapi kena cakap. Kalau tak cakap lagi susah. Dia dah bagi. Okey, baik. Sebab itu antara hadis Nabi SAW, Nabi kata afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Jadi tuan-tuan tahu tak? Saya bercakap di sini live. Contoh, live tu yang dengar siapa? Yang dengar Tun, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Ling Gua Ein, Mak Sabu, semua dengar tau. Maknanya saya bercakap depan mereka lah ni. Walaupun mereka tak duduk depan ni. Faham tak? Mereka tengok di rumah. Live ni, mereka tengok di rumah. Maknanya saya bercakap depan mereka ni. Betul tak? Bagi senang lah ni. Nak kena aku, nak kena. Berbohong mengundang, sambung balik, tengok kitab balik. Saya nak habis dah. Berbohong mengundang bala yang besar dari Allah. Kerana orang yang berbohong tidak akan berhenti pada pembohongannya semata-mata. Dia akan meneruskan agenda jahatnya yang telah bermula dengan jayanya melalui langkah yang pertama, iaitu pembohongan. Dulu mereka boleh naik sebab bohong kita, betul tak? Buat manifesto. Janji ni Allah. Habis semua pakat kena kencing. Lah naik lah 22 bulan. Naik pun tak lama tuan-tuan. Sebab kencing ni naik tak lama. 22 bulan lepas tu jatuh. Lalu mungkin dia akan mencuri atau membunuh. Mula cakap bohong. Senohong siakap ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama jadi menteri. Ni peribahasa hafal elok. Senohong siakap ikan duri. Mula-mula berbohong, lama-lama orang tetua kata apa? Mencuri, betul tak? Dulu orang tetua kata mencuri, ladak dah. Orang baru, anak muda lah. Orang moden. Dia kata apa? Senohong siakat ikan duri. Bohong, lama-lama jadi menteri. Bekas Allah ni. Allah bagui. Hak sebelum ni. Tak kira batas Allah pula. Lalu mungkin dia akan mencuri atau membunuh atau apa sahaja kemungkinan kejahatan yang dia inginkan. Kerana itulah baginda Nabi bersabda, berbohong akan menyebabkan orang itu melakukan kemaksiatan dan kejahatan yang akhirnya menjerumuskan dia ke dalam neraka. Wa'iyadzubillah wa na'udzubillah. Cukup sekadar itu. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, sebelum tu di luar sana macam biasalah, jualan produk orang Melayu, orang Islam, BMF. Tujuan jual ialah untuk nak berjuang lagi, nak guna duit, nak lawan lagi. Lawan siapa? Lawan pokok kapiak ni.
Sebab tu nak menega, nak buh minyak, nak pergi sana, pergi sini, mesyuarat, nak bincang macam mana nak berjatuh pokok ni, semua nak pakai duit. Jadi menega, di luar sana tuan-tuan bakat-bakat tolong bantu kerana Allah, insya-Allah. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.